Okey, tiga teknik. Okey, tiga teknik. Apa yang saya guna, okey, untuk capai income RM120,000 sebulan. Okey. Okey, tak apa. Untuk peringkat awal, mungkin ada ramai yang terkejut. Ish, biar betul Mamat ni. 120,000 sebulan. Betul ke apa dia ni? Ke bergurau dia ni? Ke 120,000 setahun? Okey, tak apa. Untuk kawan-kawan yang baru dalam bisnes ni, saya faham. Okey. Mungkin ramai yang terkejut. Lagi-lagi macam Tuan Zainal ke Bung Pak Join. Okey, tak apa. Untuk Tuan Zainal dan tim, untuk Tuan Zainal dan kawan-kawan yang lain, okey, saya tunjukkan kepada kawan-kawan. Okey. Ini adalah komisen saya. Okey, tuan nampak tak? Mana tadi? Mana tadi? Dah. Okey. Nampak? Dah adalah komisen saya. Ini komisen pada bulan Januari. Baru saja. Bulan Januari masuk. Okey. Bulan Februari baru juga masuk 21 hari bulan, tapi saya tak sempat nak edit-edit macam ni. Lebih kurang dalam 118,000 yang masuk. Okey, tapi untuk bulan Januari, yang ni saya sempat tunjuk, saya kirakan untuk tuan-tuan. Ini adalah komisen yang masuk dalam akaun bank saya. Lebih kurang dalam 122,000. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, 26,000, ada yang 57,900, ada yang 35,000. Okey, ada yang 500. So total kalau tuan-tuan tambah lebih kurang dalam 122,000. Okey. Okey. Sekarang ni apa yang saya nak tunjukkan bukan saya nak tunjuk komisen saya. Komisen saya tu komisen saya lah. Okey. Tapi apa yang saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan tentang bagaimana saya boleh capai komisen 120,000 sebulan. Saya mulakan bisnes ni daripada bulan apa benda ni? Ya Allah, basah pula. Bulan 11 saya mulakan. Bulan 11 saya mulakan pada tahun 2014. Sampailah sekarang dah 2021. Lebih kurang saya dah buat 6 tahun lah dalam bisnes ni. Kalau ikutkan sebenarnya tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. 6 tahun lah. Nak masuk ke 7 tahun saya buat. Alhamdulillah, dalam masa 6 tahun tu, saya boleh dapat lebih kurang dalam 120,000 sebulan. Okay. So sekarang ni tuan-tuan, apa yang saya nak ajar kepada tuan-tuan? Macam mana saya boleh dapat 120,000? Saya tak nak ajar. Okay. Saya tak nak ajar. Tapi apa yang saya nak beritahu kepada rakan-rakan, saya nak berkongsi saja kepada rakan-rakan. Macam mana saya boleh dapat income banyak tu? Saya sebenarnya dah berkongsi benda ni banyak kali dah kepada semua. Banyak kali, berulang-ulang kali. Tapi saya tetap akan berkongsikan sebab saya tak nak tuan-tuan salah. Saya tak nak tuan-tuan tersilap langkah. Saya naklah kalau boleh tuan-tuan terus start dengan cara yang betul. Tak naklah banyak kali langgar dinding. Asyik tersalah jalan je, tersalah jalan. Berapa kali nak tersalah jalan ni? Jadi biarlah lalu tu biar jalan betul. Kalau saya boleh dapatkan 7 tahun, 6 tahun boleh dapat income sebulan boleh 120,000 macam tu, saya naklah juga tuan-tuan boleh dapat pada tempoh yang lebih singkat daripada saya. Ataupun kalau tak capai pun lebih singkat, lepas 6 tahun tu tuan-tuan boleh dapat 20% daripada income saya tu pun jadilah. Kalau dapat 25,000 sebulan jadi tak tuan? Okey lah kan? Okey lah kalau 25,000 kan? Siapa tak nak 25,000? Bulan-bulan pasif pula tu. Dalam tahun luar ni, sekali tuan-tuan dah dapat income tu dia boleh katakan berkekalan lah setiap bulan. Sebab apa? Sebab income yang kita dapat tu bukan income daripada jual SIM card. Kalau income tu daripada jual SIM card, kawan-kawan, oi, esok kita dah tua, dah merangkak pun kita kena jual SIM card lagi. Sebab kalau kita tak jual SIM card, income tak dapat. Betul? Dia macam kita kerja lah. Kalau kita kerja, gaji 50,000 sekalipun, kalaulah kita dapat gaji tu disebabkan kita kena kerja, maka esok sampai dah tua kita merangkak pun kita kena kerja. Kalau tak 50,000 tu tak ada lah. Okey, sama juga macam bisnes, kita niaga kan. Kalaulah kita ada kedai, bisnes kita, makan kita tu hebat macam mana sekalipun, selagi income yang kita dapat tu kita kena buka kedai,
Kita kena ada dekat kedai tu, kita kena berjual beli, baru kita dapat income 30,000 sebulan contohnya. Maksudnya sampai kita tua lah kita kena kerja. Sampai kita tua kita kena buka kedai hari-hari. Pukul berapa kita buka kedai? Pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi kita kena tempat cak buka kedai. Tak boleh berehat. Kalau kita berehat, tak dapat duit. Jadi ini kita panggil active income. Active income. Income aktif. Saya tulis kat sini. Itu income aktif kita panggil. Sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak buat income pasif. Income pasif tu apa? Maksudnya kalau kita tak kerja pun, kalaulah kita tak buat pun, kalaulah kita tak jual SIM card pun, kita tetap dapat duit juga. Ini yang saya nak ajar. 120,000 yang saya dapat ni, ini adalah income pasif tuan-tuan. Ini income pasif, bukan income aktif. Okay? Tapi di income pasif. Sebab apa saya cakap di income pasif? Sebab income yang saya dapat ni, income daripada top up orang. Tuan-tuan, dia nak top up, dia tak payah cari saya tuan. Dia boleh top up dekat mana-mana kedai yang ada dekat dalam seluruh Malaysia ni yang jual top up Digi. Tak kira lah dia top up kat kedai ke, dia top up secara online ke, dia top up dekat Petropam ke, dekat ATM ke, as long mana tempat dia top up dekat dalam apps ke, dia top up lah Digi kat mana-mana saja, company bayar saya commission. Jadi saya tak payah pastikan saya ada untuk dia top up. Dia boleh top up dekat mana saja, dia boleh top up bila-bila, dia boleh top up dekat mana tanpa suruh saya ada dekat depan dia. Jadi saya tidur pun, duit tu saya tetap dapat juga 120,000 tu. Sebab saya dapat income tu daripada top up mereka. Mereka akan top up. Takkan mereka top up, mereka nak kena bagi tahu kita, Assalamualaikum Tuan Zainal, ni saya nak top up ni. Kredit dah habis ni, saya nak top up dulu Assalamualaikum. Mana ada orang macam tu, orang gila je macam tu nak top up bagi tahu kan. Takkanlah dia pakai sikat Celcom, dia nak call CEO Celcom tu, Assalamualaikum tuan, ni saya nak top up ni. Tuan tengoklah nanti duit masuk ke tak. Assalamualaikum. Tak ada. Dia nak top up, dia top up lah sendiri. Tak payah nak bagi tahu top up. Top up ni macam isi minyak lah tuan. Kita nak isi minyak kereta. Kereta kita tu minyak dah habis, pandailah kita cari Petropam nak isi dekat mana. Isi kat mana-mana Petropam. Tak payah nak bagi tahu orang. Kita top up, pergi isi sendiri. Sama juga macam top up. Jadi, top up ni ada satu benda yang pasif. Tak nak orang akan top up juga. Jadi, kita akan buat duit yang pasif. Kita bukan buat duit hasil daripada jualan SIM card. Kalau kita dapat income, saya dapat 120,000 tu daripada jual SIM card, maka sampai saya tua membangkalah saya jual SIM card. Tapi kalaulah sekarang ni saya tak jual SIM card langsung pun, semalam satu keping SIM card pun saya tak jual. Hari ni bukannya saya ada mana-mana saya close orang pun jual SIM card, tak. Hari ni saya sibuk mengajar ni. Okay, tapi saya tetap dapat duit juga sebab hari ni ada orang top up. Jadi income pasif tu tuan-tuan. So saya nak tuan-tuan faham. Income yang saya dapat income pasif. So saya nak ajar kepada rakan-rakan semua macam mana kita nak buat income pasif ni banyak. Okey? Supaya apa? Pada peringkat awal saja kita usaha kuat. Nanti bila esok dah 3-4 tahun nanti kita dah boleh berehat. Kejap timbul, kejap tak timbul pun jual SIM card pun kita tetap dapat duit juga. Jadi itu sebab saya nak ajar kepada rakan-rakan macam mana saya nak kongsikan, bukan ajar, saya nak kongsikan macam mana saya boleh dapat income banyak ni. Okey. Tuan-tuan kena tahu, saya akan dedahkan 3 formula. Macam mana saya buat? Simple saja. Saya harap tuan-tuan dengar, fahamkan dan saya harap tuan-tuan buat je lah apa cara yang saya ajar. Susah ke, senang ke, tak payah fikir dulu. Okey. Memanglah nak dapat 120,000 sebulan. Takkan suruh jual 5 keping SIM card. Kalau setakat kalau jual 5 keping SIM card, semua orang dah jutawan dekat dalam Malaysia ni. Okay? Dia memanglah dia susah. Tapi dia tak mustahil tuan. Okay? Dia tak mustahil. Biarlah dia susah sikit pun, tak kisah. Yang penting income kita dapat tu berterusan. Tak naklah income kita dapat tu kita susah gila-gila, susah kan. Lepas tu sekali je dapat. Lepas tu bulan depan kita kena susah lagi. Kena susah lagi. Sampailah Pak Jamil mampus pun, kita susah lagi nak jual. Kan? Jadi biarlah kita susah sekarang. Lepas ni kita senang je lah. Okay, jadi formula saya ni, saya tak cakap senang. Tapi, dia susah, tapi dia tak mustahil. Okay? Okay, yang pertama, ada 3 formula. Formula yang pertama, apa dia? Saya sangat fokuskan penajaan, tuan-tuan. Saya sangat fokuskan penajaan. Penajaan tu apa? Maksudnya pendaftaran. Pendaftaran peribadi. Okey. Saya sangat fokuskan benda ni. Setiap bulan daripada tahun 2014 sampailah dah tahun 2021 dah ni,
Setiap bulan saya mesti ada pendaftaran saya punya peribadi di bawah ID saya sendiri. Ada orang tuan-tuan, bila komisen dah banyak sikit, pendaftaran peribadi dia dah hilang dah. 0, 0, 1, 2 tak ada. Saya tak pernah. Bahkan lagi banyak komisen saya, lagi banyaklah pendaftaran peribadi saya. Pada bulan lepas, saya daftarkan lebih kurang dalam 120 orang. 120 orang, 115 orang, 120 orang satu bulan saya daftarkan. Okay. Pendaftaran peribadi saya tetap jaga. So dekat sini kawan-kawan saya nak ajar. Kalau kawan-kawan nak dapat income seperti saya tengah ngajar. Okay. Kalau tuan-tuan nak dapat income seperti saya, perkara pertama yang paling mustahak sekali, tuan-tuan kena konsisten pendaftaran peribadi, penajaan peribadi tuan-tuan. Tak kiralah no matter what. Apa saja, walaupun tuan busy macam mana pun, tuan-tuan kena ada pendaftaran peribadi. Walaupun sikit. Dulu masa peringkat awal, 2 tahun yang pertama saya buat, pada 2015, 2015 sampai 2017, saya hanya maintain daftar 15 orang sampai 20 orang. Setiap bulan saya maintain. Setiap bulan. Sebab apa? Sebab saya memang nak fokuskan dalam masa 2 tahun ni, saya nak fokuskan saya daftar lebih kurang dalam 400 orang. Itu je matlamat dalam hidup saya waktu tu. Saya daftar sikit-sikit. Memanglah kita tak boleh daftar 400 orang dalam masa 1 hari ataupun sebulan ataupun setahun. Agak-agak lah. Tapi kita boleh daftarkan sikit-sikit. Kalau saya boleh buat dalam masa 2 tahun. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak mampu, mungkin setiap orang ada kekangan dia kan. Okey, tuan-tuan pecahkanlah masa yang tuan-tuan nak. Tuan-tuan nak buat dalam masa 4 tahun. Pecahkanlah 1 bulan berapa tuan-tuan nak daftar kan. Kalau tuan-tuan nak buat dalam masa 5 tahun, pecahkanlah 400 tu 1 bulan berapa daftarkan dalam masa 5 tahun. Saya buat 2 tahun, saya tak tunggu lama. Okey? Saya daftar 15 ke 20 orang setiap bulan. Tak kisahlah orang tu user ke, orang tu dealer ke, tak kisah. Tapi mostly biasanya setengah-setengah saya buat. Setengah tu user, setengah mesti nak buat bisnes. Saya bukan hanya semata-mata user saja tak, ataupun semata-mata orang nak buat bisnes saja tak. Separuh-separuh. Pada bulan ni saya daftarkan 20 orang, 6 orang user, 14 orang dah jadi dealer. Okey. Ada orang tanya, 400 ni semua kena kekal lama-lama? Tak payah. 400 orang tu tak kisah nak kekal lama-lama ke apa ke, tak kisah. Tetapi tuan-tuan, janganlah 100% semua kekal nombor baru. Tak boleh. At least 30% mesti kekal nombor lama. Ya, saya. Okey. Okey, at least 30% kena MMP. Kalau saya cakap 30% tu maknanya dalam 120 orang tu MMP lah. Okey. Tuan-tuan nak buat macam mana cara tu, itu ikut tuan-tuan lah. Saya tak ambil tahu. Dulu memang saya buat macam ni. Okey. Saya kongsi saja macam mana saya boleh dapat income 120,000. Okey. Jadi tuan-tuan jangan cakap tuan-tuan tak boleh dapat. Ianya tak mustahil. Kalau tuan-tuan buat apa yang saya buat. Saya dah bagi jalan dah ni. Okey, itu yang pertama. Yang pertama, pendaftaran. Sampai sekarang saya fokus. Sekarang ni saya nak ke arah daftarkan 2,000 orang dekat penajaan direct saya. Saya nak tengok berapa komisen saya dapat. Okey, itu yang pertama. Jadi, kalau tuan-tuan tak boleh buat pendaftaran, tuan-tuan masih lagi tak jumpa lagi jalan untuk tuan-tuan pendaftaran, tuan-tuan kena cari jalan lah. Dalam bisnes ni, bukan sifat tu isi dalam poket je, kepam sampai bila-bila. Tak, dia tak jadi apa kan. Kalau kepam je dalam almari, dalam poket kita, komisen tak naik. Dia tak jadi apa Tuan Zainal. Okey Tuan Zainal Jadi kita kena buat. Daftarkan seberapa ramai orang yang boleh. Bukan daftar 20-30 orang tak. Daftar 20-30 orang, duit tu tak dapat. Dapat is dapat. Memang dapat. Tapi janganlah cerita 120,000. Tu tak dapat apa-apa lah. Dapat sikit je lah. Jadi bergantung kepada kita lah. Kalau kita nak dapat banyak, daftarlah 400 macam saya ajar. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya nak nasihatkan kepada tuan-tuan? Kekal nombor lama. MNP. Kekal nombor lama. Kalau bahasa orang-orang telco ni, MNP lah. Nama panjang dia apa? Saya pun dah lupa dah. Okey. Kekal nombor lama. Kekal nombor lama ni sangat penting. Macam saya cakap tadi, dalam pendaftaran kita banyak-banyak, 30% mesti kekal nombor lama. Okay. Even bila network kita berkembang pun, rangkaian kita tahu dalam bisnes kita ni, kita sendiri daftarkan, kita dapat komisen. Kita punya ahli tu, bila dia berkembang, dia pun daftarkan ahli-ahli mereka yang lain. Itu pun kita dapat juga. Kita akan dapat dekat tier 1,
tier 2, tier 3, tier 4 sampai lantai semua kita akan dapat. Okey? Semua tu kita dapat. Jadi rangkaian-rangkaian kita ni pun kita kena galakkan dia MNP. Itu sebabnya macam mana saya nak galakkan semua orang MNP, saya akan buat insentif. Apa insentif yang saya buat? Siapa yang daftarkan 10 orang kekal nombor lama, saya akan bagi 10 singkat percuma. Sampai macam tu sekali saya buat. Sampai macam tu sekali hadiah saya bagi. Tuan-tuan bayangkan, daftar 10 orang kekal nombor lama, saya bagi 10 singkat percuma. Tak ada limit masa. Sebab apa saya buat macam tu? Sebab saya tahu MNP ni sangat penting. Inilah rahsia macam mana saya boleh dapat komisen banyak. Sebab lagi ramai orang kekalkan nombor lama, lagi besar peluang untuk orang tu terus guna SIM card tu. Bila dia terus guna SIM card tu, sebab SIM card tu nombor lama dia, maka kita akan terus dapat income daripada dia. Itu pentingnya. Saya ajak kepada semua orang lain, buat benda ni. Okay? Untuk mereka yang di bawah rangkaian saya, mostly pun di bawah rangkaian saya lah, tuan-tuan boleh gunakan insentif saya ni. Bukan saja tuan-tuan daftarkan 10 orang kekal nombor lama, tuan-tuan boleh dapat 10 singkat percuma. Bahkan tuan-tuan boleh offer semua rangkaian-rangkaian tuan-tuan buat kejar insentif ni. Hadiah ni siapa yang bagi? Hadiah ni saya yang bagi. Tuan-tuan tak payah risau. Okey? Itu. Yang ketiga, apa rahsia yang saya buat? Saya kembangkan tim saya. Okey? Saya bukan sahaja daftar diri saya sendiri, tapi saya cari tim, saya aktifkan tim saya. Macam mana saya boleh dapat 120,000 sebulan? Saya ada 50 orang ejen yang aktif. Macam mana saya boleh dapat? Bila orang tahu, 50 orang ejen aktif, gila bak hang. Macam mana kau dapat 50 orang ejen aktif? Memanglah tuan, komisen saya pun 120,000 sebulan. Bukan 1,200 sebulan, 120,000 sebulan. Jadi saya ada 50 orang ejen aktif. Macam mana saya nak dapat 50 orang ejen aktif? Saya bermula dengan 5 orang ejen aktif dulu. Naik sikit-sikit. Naik 10. Naik 15. Jadi ejen kita kena ada. Kita jangan semata-mata daftar, ajak orang guna SIM saja. Tapi kita kena ada ejen-ejen juga. Dealer-dealer juga bawah kita supaya mereka juga buat kerja dengan kita. Kalau kita buat kerja seorang-seorang tuan, memang sedap, memang laju. Tapi kita takkan boleh kembangkan komisi kita dengan cepat. Tapi kalau kita ada tim, walaupun kita ada 5 orang ejen yang aktif, kita boleh daftar 10 orang sebulan. Setiap 5 orang ejen aktif kita pun boleh daftar 10 orang sebulan. Dekat situ saja 1 bulan sudah ada 60 orang yang terdaftar. Setiap seorang buat 10 dah 50 orang. Tuan 10 dah 10 lah, tambah lagi 10 jadi 60 orang. So lagi cepat. Jadi tuan-tuan kena kembangkan tim. Macam mana tuan-tuan nak kembangkan tim? Itu yang akan diajar pada advance coaching tu nantilah. Tuan-tuan boleh belajar. Okay? Yang paling penting apa yang saya nak nampak kat sini, tuan-tuan kena tahu di mana target tuan-tuan. Mulakan dengan target 5 orang dealer dulu. Lepas tu lama-lama naikkan kepada 10 orang dealer. Naikkan kepada 15 orang dealer. It's okay. It's okay, no problem. Memanglah saya cakap 50 tu tak semua orang mampu. Tengok commission lah saya dapat berapa. Tapi cuba tuan-tuan buat 5 dulu. Bila dah dapat 5, tuan-tuan kembangkan kepada 10. Kembangkan kepada 15. Dia macam tu, sikit-sikit. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah ada 10 orang dealer sekalipun, komisen tuan-tuan dah banyak. 10,000 sebulan tu ada. Ada punya. Percayalah kata saya. Okay? Jadi tuan-tuan kena ada dealer. Jangan semata-mata fokus kerana jual SIM card saja. Macam mana nak ada dealer? Jawapan dah senang. Jual bisnes. Jangan jual SIM card semata-mata. Jual lah bisnes. Ajak dia orang buat bisnes. Promote sikit pasal bisnes. Okay? Kita nak dapatkan dealer, kita kena promote tentang bisnes. Kebaikan buat bisnes ni, janganlah kita tak habis-habis promote 89 gig ke. Takkan kita promote 89 gig, kita expect orang tu buat bisnes. Tak. Promote bisnes. Okay, kita promote bisnes. Kita kena kembangkan tim kita. Jadi macam mana teknik-teknik untuk saya kembangkan tim dia? 3. Yang pertama, cara untuk kita kembangkan tim kita, kita kena sediakan training. Kita kena sentiasa sediakan training untuk melatih dia bagaimana cara dia nak buat promosi, macam mana cara dia nak buat penajaan, nak ramaikan ahli. Itu training. Yang kedua, apa yang saya buat? Saya akan beri dia motivation, beri dia kefahaman, beri dia
Kita panggil knowledge. Kenapa dia kena buat bisnes ni? Apa pentingnya bisnes ni? Cuba tuan-tuan fikir. Tuan-tuan sekarang sedang tonton live saya ni. Kenapa sampai sekarang tuan masih buat bisnes ni? Jawapan dia simple je. Sebab tuan-tuan faham. Oh, tuan-tuan faham bisnes ni apa kelebihan dia? Income dia pasif. Walaupun sikit aku dapat, tapi income dia pasif. Bisnes ni senang. Hanya ajak orang je. Orang top up di mana-mana, kita dah tak payah risau. Sistem semua dah tersedia oleh DG. 90% sistem dah tersedia. Kita hanya perlu buat kerja 10% je, iaitu cari orang. Kita dah tahu bisnes ni patuh syariah. Kita dah tahu dia mudah. Sistem dia hebat. Profit sharing. Jadi sebab tu, kenapa kita masih buat? Sebab kita faham. Sebab itu pentingnya motivation dan juga knowledge untuk dia. Kalau dia faham macam mana kita faham, memang dia akan buat. Jadi sebab tu, kedua, macam mana saya buat, saya bagi dia motivation. Okay. Dan yang ketiga, apa yang saya buat? Saya berikan insentif untuk dia. Untuk menggalakkan dia buat. Okay, untuk menggalakkan dia buat. Motivasi ni banyak. Knowledge, okay, untuk dia faham kenapa pentingnya bisnes ni, kita bagi dia reward, okay, kita hargai dia macam tu. Jadi benda-benda ni, inilah sistem yang saya sediakan untuk saya galakkan tim saya itu yang boleh sampai 50 orang ejen yang berkembang. So, untuk mereka yang di bawah rangkaian saya, dan saya rasa mostly memang dalam ni semua rangkaian saya lah. Okay, tuan-tuan tak payah risau. Tuan-tuan kena jadi seorang yang apa? Tuan-tuan kena jadi seorang yang interdependent. Apa itu seorang interdependent? Maksudnya tuan-tuan kena gunakan apa kelebihan, apa sistem yang saya dah bagi ni untuk tuan-tuan kembangkan tim tuan-tuan. Saya tahu sebahagian daripada kita ada yang kerja, sebahagian daripada kita busy dan sebagainya. Tak boleh nak sediakan tak boleh nak sediakan tak boleh nak sediakan training, tak boleh nak buat motivation, tak boleh nak buat insentif dan sebagainya, kekangan modal. Jadi apa cara dia? Tuan-tuan gunakan apa yang saya buat ni untuk tuan-tuan punya network. Tuan-tuan tak payah pening-pening nak buat semua. Apa yang saya tak sediakan, itu yang tuan-tuan buat. Tuan-tuan faham tak? Yang saya sediakan ni, tuan-tuan gunakan. Mana yang tuan-tuan rasa yang kurang, tuan-tuan tambah. Itu cara dia. Okey, contoh. Training. Saya ada buat setiap hari Isnin dengan Khamis. Training melalui WhatsApp, cara nak buat closing, macam mana dapatkan database, closing kat WhatsApp, cara follow up, cara servis, product knowledge, why factor. Kan banyak, satu bulan tu kita buat setiap minggu 2 kali kita buat kelas. Tuan-tuan kena pandukan kepada semua network tuan-tuan, suruh dia belajar kat kelas tu. Okay, kalau tuan-tuan dah faham, tuan-tuan suruh network tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena buat training, tak payah. Tuan-tuan kena jadi cikgu, tak payah. Okay. Macam Tuan Firdaus Kezik cakap kan, saya buat personal preview pada hari Ahad Rabu. Okay, personal is personal. Tapi mana yang saya sediakan, tuan-tuan manfaatkan. Itu training. Contoh, saya ada buat training pada hari Selasa. Preview. Coaching saya buat kan, setiap hari Selasa saya buat coaching. Apakah itu Tuan Wow coaching? Dan kadang-kadang saya buat interview setiap hari Selasa malam. Tuan-tuan kena gunakan benda tu, manfaatkan, tarik semua rangkaian tuan-tuan, suruh dia tengok live tu, buatlah apa saja cara, tuan-tuan remind dia kat WhatsApp ke, kan, itu je kerja tuan-tuan kena buat. Jadi tuan-tuan jadilah seorang interdependent macam ni. Okey, bukannya bila saya pergi buat benda tu tuan-tuan yang tengok, tuan-tuan memang kena tengok, network pun kena tengok juga. Itulah cara macam ni kita akan kembangkan tim. Tuan-tuan mesti tanya saya kan, habis dulu saya pandu orang mana? Dulu masa awal saya buat preview dekat HQ tu, setiap hari Rabu dengan Ahad, penuh network saya saja saya bawa. Kadang-kadang sampai 3-4 meja network saya saja saya bawa. Itu dulu cara saya macam saya buat. Okay. Waktu training, ada kelas, ada coaching ke apa ke, saya akan pastikan 30 orang, 40 orang network saya mesti pergi. Kadang-kadang saya terpaksa sponsor dan sebagainya. Itu cara macam mana saya kembangkan dulu. Okay, saya jadi seorang interdependent. Sama juga seperti tuan-tuan. Cuma zaman sekarang dah canggih. Secara online je, tak payah keluar duit dan sebagainya. Tuan-tuan dah boleh jadi seorang interdependent. Okay? Sama itu training, itu baru training. Contoh, advanced coaching. Setiap bulan kita akan buat sekali, 2 kali kan. Tuan-tuan kena pandukan dia pergi buat advanced coaching, pergi belajar. Okay? Setiap benda yang saya sediakan tu, tuan-tuan manfaatkan betul-betul. Jadi seorang yang interdependent. Okay? Yang kedua, motivation kan. Kadang-kadang saya buat motivation, saya buat interview, live interview untuk bagi motivasi ke orang. Orang dia boleh berjaya, dah tentu dia kena berjaya. Tuan-tuan kena pandukan dia pergi.
Saya buat video YouTube, testimoni saya, macam mana daripada RM53 jadi RM93,000. Tuan-tuan kena pastikan dia tengok video tu. Okey. Saya kadang-kadang ada buat reward. Okey, tuan-tuan buat benda kan. Pandukan, kejar supaya diorang kejar untuk dapatkan reward. Gunakan apa yang saya bagi tu. Dan saya juga ada buat insentif. Insentif apa yang saya buat? Satu, insentif yang saya buat adalah insentif berkaitan dengan Insentif yang pertama adalah insentif yang berkaitan dengan MMP. Daftar 10 orang kekal lama-lama dapat 10 singkat percuma. Apa lagi? Insentif wow contest. Wow contest ni saya habiskan duit sangat banyak tu tak? Daftar 20 orang dapat cash RM50. Minimum 20 orang boleh dapat cash sehingga RM100 berserta dengan tiket quarterly contest. Tuan-tuan kena gunakan benda ni, remind network untuk dia kejar. Dapatkan at least satu tiket wow contest pada bulan ni, bulan terakhir untuk kejar. Dapatkan hadiah iPhone 12, gold bar dan sebagainya. Lebih daripada RM10,000 saya akan spend untuk saya bagi hadiah pada mereka yang capai pendaftaran bulanan tu. Minimum daftar 20 saja. Jadi boleh kejar. Saya setkan 20. Sebab apa? Sebab ejen-ejen saya dah hebat-hebat. Setakat daftar 20 tu 50 orang boleh dapat. Kalau tuan-tuan rasa nilai tu terlalu tinggi untuk network tuan-tuan, tuan-tuan kena keluar duit sikit. Buatlah target daftar 5, tuan-tuan ada bagi reward dan sebagainya. Ini insentif. Tuan-tuan kena sediakan benda-benda macam tu. Galakkan. Okey, tuan-tuan kena manfaatkan, pandai buat benda tu. Okay, jadi benda ni yang saya sediakan, macam mana saya boleh kembangkan tim. Training, motivation, daripada segi knowledge dan sebagainya, insentif. So ini cara dia. Sebab dalam key point untuk kita dapat commission banyak, senang je dalam Tuan Wow ni. Okay. Tuan-tuan kena ingat 3 benda. First, adalah di mana macam mana kita nak dapatkan new agent. Maknanya kita kena tambahkan dealer. Lagi ramai dealer kita, lagi cepat network kita berkembang. User penting, user wajib. Semua orang pasti daftar user kan. Takkan user kita nak buang. User kita kena buang, dapat. Dan tak semua user kita boleh paksa dia untuk dia jadi dealer. Tak, user is user. Saya pun sampai sekarang masih ada pengguna kan. Daftar pengguna, tak ada masalah. Okay. Cuma pada masa yang sama juga, kita kena ada dealer. Sebab tu saya cakap, dalam kita nak dapatkan komisi banyak, kita kena tambah dealer. Dan yang kedua adalah macam mana kita nak kekalkan dealer tu. Okey, kita nak remain, kita nak kekalkan dia supaya dia terus semangat. Itu sebabnya banyak insentif-insentif kita buat, kita nak terus semangat, terus buat. Okey. Dan seterusnya apa? Kita nak bagikan dia loyal. Mana loyal customer? Loyal customer ni maksudnya dia terus guna, terus top up. Itu cara dia apa? Cara dia MMP. Kalau tuan-tuan boleh ikut 3 benda ni, memang komisen tuan-tuan banyak. Jangan risau. Okay. Saya harap tuan-tuan faham apa yang saya nak adjust. So, ikut 3 benda ni, insyaAllah, komisen tuan-tuan memang banyak. Jangan risau. Memang banyak tuan-tuan. Memang banyak. Jangan risau. Okay. Saya harap tuan-tuan dapat sesuatu daripada apa yang saya cerita ni. Okay. Ada apa-apa soalan? Sebelum kita pergi ke tajuk yang terakhir. Okay. Ada apa-apa soalan?